Bersua lagi pada sesi PDPR bersama cikgu pada hari ini. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu bagi kelas tahun 3. Jom kita lihat tema yang akan kita belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema kebudayaan, kesenian dan estetika. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks pada unit yang ke-14 di bawah tajuk Kenali Kesenian Kita. Hari ini cikgu akan menggunakan dua tajuk, iaitu bermain lelayang dan juga enaknya juadah tradisional. Aspek yang akan kita belajar pada hari ini ialah aspek tata bahasa. Terlebih dahulu, mari kita lihat apa dia standard kandungan bagi isi pelajaran pada hari ini. Standard kandungan 5.2 iaitu memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.2.3 memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. 2 roman kata ganda separa dan 3 roman kata ganda berentak. Bermaksud kita akan belajar aspek tata bahasa, iaitu kata ganda yang terdiri daripada kata ganda separa dan kata ganda berentak. Jom murid-murid. Apa pula objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pada akhir PDPR, murid-murid akan dapat melengkapkan petikan dengan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 kata ganda separa dan kata ganda berentak. Bermaksud, pada hari ini, murid-murid perlu mahir menggunakan kata ganda separa dan kata ganda berentak dengan melengkapkan petikan. Jom kita lihat apa info bahasa. Apa dia kata ganda separa? Kata ganda separa ialah kata yang menggunakan sebahagian sahaja kata dasar. Kata dasar terdiri daripada kata tunggal atau kata berimbuhan. Jom kita lihat satu demi satu. Apa dia kata ganda separa tunggal? Contohnya, bola. Apabila jadi kata ganda separa, ia menjadi bebola. Ini kata dasar tunggal. Kata ganda separa berimbuhan awalan bermaksud berasal dari kata berimbuhan, iaitu setinggi. Apabila digandakan menjadi setinggi tinggi. Yang ketiga, kata ganda separa berimbuhan akhiran. Ini imbuhannya di belakang. Yang ini tadi yang berimbuhan awalan, imbuhannya di depan. Jadi, kalau kata ganda separa berimbuhan akhiran, hanya pada akhiran sahaja yang berimbuhan. Depannya tidak. Yaitu, contohnya, sayur, sayuran. Dan yang keempat, apa dia kata ganda separa jenis yang keempat? Kata ganda separa berimbuhan apitan. Apitan ini bermaksud depan ada, belakang pun ada.
bersalam, salaman. Ber awalan, salaman akhiran. Jadi ia diapit. Kedua-dua awalan dan akhiran tu ada bersama-sama, dipanggil apitan. Kata ganda separa berimbuhan apitan, contohnya bersalam, salaman. Mari kita baca bersama-sama cikgu. Ya, seperti cikgu dah terangkan tadi, hari ini objektif kita untuk melengkapkan petikan. Sebelum kita melengkapkan petikan, kita kena tengok bagaimana kata ganda separa ini ada dalam petikan. Okey, kita tengok bermain lelayang. Saiful mengajak Hanif membuat lelayang. Mereka telah menyediakan bahan-bahan untuk membuat lelayang, iaitu 2 batang buluh yang diraut sebagai tetulang, benang, gam dan kertas. Pada petangnya, mereka ke padang permainan untuk bermain lelayang yang telah dihasilkan. Lelayang buatan mereka naik ke langit setinggi-tingginya. Lelayang tersebut cantik ketika terbang di langit yang berwarna kebiru-biruan. Rakan-rakan mereka berlari-larian mengejar lelayang sambil bersorak-sorakan gembira. Pengalaman menghasilkan sendiri lelayang menjadi kenang-kenangan yang indah kepada Hanif dan Saiful. Jom murid-murid kita kenal pasti jenis kata ganda separa yang ada dalam petikan ini. Yang telah diwarnakan merah di sini bermaksud ini satu jenis yang sama. Warna hijau ini jenis yang kedua. Ini dua ni sama. Yang ketiga ni lain pula. Ini pula berwarna ungu. Yang ini pula berwarna biru. Sambil dengar penerangan cikgu, boleh fikir-fikir bersama-sama juga. Baik, lelayang. Yang ini jenis yang mana satu? Betul. Tunggal. Kata berimbuhan, kata ganda separa tunggal. Sebab dia guna layang. Jadi lelayang. Tulang jadi tetulang. Ini sama. Sekarang kita tengok yang ketiga. Setinggi-tinggi. Di mana letaknya imbuhan? Pada awalan. Jadi setinggi-tinggi ini merupakan kata ganda separa berimbuhan awalan. Warna ungu pula. Kebiru-biruan. Di mana letak imbuhan? Depan dan belakang. Jadi ini merupakan kata ganda berimbuhan apitan. Seterusnya, bersorak-sorakan. Di depan dan di belakang. Ini pula kata berimbuhan pula. Kata ganda separa berimbuhan apitan. Terlepas cikgu satu ni tak nampak. Berlari-larian pun sama juga depan dan belakang. Jadi ini kata ganda separa berimbuhan apitan. Baik, yang terakhir kenang-kenangan. Di mana letak imbuhan? Di belakang. Digandakan di belakang ini ya. Kenang-kenangan. Jadi ini merupakan kata ganda separa berimbuhan akhiran. Yang penting mesti ada tanda macam tolak ni. Ini menunjukkan kata ganda. Tapi untuk separa tunggal tak ada. Sebab dia tunggal. Dia tambah di depan ini sahaja. Tetapi ini masih kata ganda. Jom kita isi tempat kosong. Yang ini cikgu bantu dulu. Nanti apabila cikgu berikan latihan dalam buku aktiviti,
Anda perlu isi sendiri. Baik, Hanif sangat pandai mengawal layang. Layang jadi apa? Dalam kurungan ini adalah kata tunggal. Layang jadi apa? Jom kita tengok. Jadi, lelayang. Di langit dengan menarik benang. Benang jadi agak-agak benang-benang. Benang-benangan. Berbenang-benang. Jom kita tengok jawapan yang cikgu sediakan. Ya, jadi bebenang. Ini sama juga kata ganda separa tunggal. Yang ketiga, yang diikat pada gelong. Jadi apa gelong ni? Jom. Jadi gegelong. Jadi tiga ini semua menggunakan kata ganda separa tunggal. Jom kita baca dahulu. Hanif sangat pandai mengawal lelayang di langit dengan menarik bebenang yang diikat pada gegelong. Baiklah murid-murid, sekian untuk buku teks. Di mana nak buat latihan pengukuhan? Murid-murid boleh rujuk buku aktiviti jilid kedua halaman yang ke-13. Jangan lupa hantar gambar kepada cikgu apabila telah selesai nanti. Baiklah murid-murid, mari kita lihat info bahasa bagi jenis kata ganda yang seterusnya, iaitu kata ganda berentak. Apa dia kata ganda berentak? Kata ganda berentak ialah kata yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Ada 3 jenis kata ganda berentak. Yang pertama, kata ganda berentak pengulangan vokal. Bermaksud, vokal itu sahaja yang berulang. Yang kedua, kata ganda berentak pengulangan konsonan. Huruf konsonan yang berulang bunyinya. Yang ketiga pula, kata ganda berentak bebas. Bebas bermaksud mana-mana bunyi boleh diulang. Sama ada bunyi vokal atau bunyi konsonan. Selepas ini, cikgu akan tunjukkan contoh kata ganda berentak pengulangan vokal, kata ganda berentak pengulangan konsonan, dan kata ganda berentak bebas. Sebelum cikgu teruskan, pastikan murid-murid ambil perhatian pada warna ini. Kerana warna ini akan memainkan peranan nanti bagi jenis kata ganda berentak tersebut. Iaitu yang pertama, cikgu ulang balik. Yang berwarna merah ini pengulangan vokal. Yang berwarna hijau pengulangan konsonan. Dan yang berwarna biru kata ganda berentak bebas. Jom kita lihat petikan. Enaknya juadah tradisional. Baik, dalam paparan ini ditunjukkan perbualan antara Nabila dan ibunya berkaitan dengan juadah tradisional. Apa dia juadah? Juadah ini bermaksud hidangan makanan ini. Ini maksud juadah. Baik, sila dengar bagaimana cikgu mengujarkan perbualan ini. Wah, banyaknya juadah dijual di pasar tani ini. Ya Nabila,
Ibu hendak membeli kuih muih dan lauk pauk tradisional. Saya hendak pengat pisang dan rendang tok. Boleh, Nabila. Pilihlah makanan yang Nabila suka. Usah tergopoh gapah. Baiklah, terima kasih Ibu. Walaupun pengunjung mundar-mandir dan suasana riuh rendah, namun orang ramai tetap datang ke pasar tani ini. Hal ini mungkin disebabkan di sini terdapat banyak juadah tradisional. Ya, Nabila, juadah tradisional ini telah menjadi warisan turun-temurun. Murid-murid boleh lihat kata ganda yang telah diwarnakan dalam perbualan ini. Jom kita lihat satu demi satu. Yang pertama, kuih muih. Lauk pauk. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, gopoh gapah. Keempat, mundar mandir. Yang kelima, riuh rendah. Dan yang terakhir, turun temurun. Ingat tak lagi warna merah tadi? Apa jenis kata ganda berentaknya? Ya, pengulangan vokal. Kita tengok apa huruf vokal dalam kata ganda ini? Betul, U dan I. Kuih, muih. Yang berulang ialah ui, ui. Yang bunyi ui itu. Kuih, muih. Seterusnya, lauk pauk. Yang berulang bunyinya au, au. Lauk pauk. Bermaksud vokalnya yang berulang. Seterusnya, gopoh gapah. Ingat lagi warna hijau? Betul. Pengulangan konsonan. Apa konsonan dalam huruf ini? Perkataan ini. G, P dan H. Bunyi konsonannya berulang. Gopoh gapah. Huruf vokalnya tidak berulang, tidak sama. Yang pertama ni huruf vokalnya O. Yang kedua, yang diganda di kedua ni huruf E, vokal E. Jadi yang berulang huruf konsonan G, P dan H. Baik, ini jenis yang kedua. Seterusnya, mundar mandir. Masih sama. Yang berulang ialah huruf konsonan, iaitu M, N, D dan R. Mundar mandir. Vokalnya tidak berulang, tetapi konsonan yang berulang. Seterusnya, riuh rendah. Berentak-rentak ini bebas. Tidak mengulang huruf vokal, tidak berulang huruf konsonan. Riuh rendah. Dan yang terakhir, turun temurun. Ini pun sama. Ini pun bebas. Kata ganda berentak bebas. Baiklah murid-murid, pada paparan skrin cikgu, ini semua ada dalam buku teks. Tadi cikgu dah terangkan satu per satu yang ada dalam perbualan Nabila dan ibunya. Sekarang ini perincian bagaimana kata ganda berentak ini jadi ataupun wujud. Kuih, muih, lauk, pauk. Cikgu dah terangkan tadi, betul? Kata ganda yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal. Bunyi-bunyi vokal. Ui, ui, au, au yang berulang. Kuih, muih, lauk, pauk. Itu maksudnya. Kata ganda yang kedua, kata ganda yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan. Tadi cikgu dah sebut, betul? G, B, H. Ni huruf G, huruf P, huruf H yang berulang bunyinya. G, P dan H.
pada perkataan yang kedua. Yang seterusnya MNDR, sama juga, ulang balik bunyi konsonan MND dan R. Gopoh, gapah, mundar, mandir, dua sahaja. Baik, yang ketiga, kata ganda yang tidak mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal maupun konsonan. Jadi tak ada sama, bebas. Ini maksudnya kata ganda berentak bebas. Tidak ada persamaan pada bunyi vokal dan konsonan, iaitu riuh, rendah, turun, temurun. Cuma dia ada rentak lah. Dia tak boleh ulang perkataan di depan. Dia ada, yang pasti dia ada rentak. Bezanya rentak ni ada 3 jenis. Rentaknya, rentak pertama ni vokal, bunyi vokal. Yang kedua, bunyi vokal yang berulang. Yang kedua ini bunyi konsonan yang berulang. Dan yang ketiga, tidak mempunyai pengulangan dari segi bunyi vokal maupun konsonan. Kesimpulannya, kata ganda berentak ini perkataan selepas kedua yang digandakan tidak sama dengan yang pertama. Dia tak ada kuih-kuih, lauk-lauk, tidak. Lauk, pauk, kuih, kuih. Gopoh, tak ada gopoh-gopoh. Gopoh, gapah. Tak ada mundar-mundar. Dia mesti mundar, mandir. Tak ada riuh-riuh, mesti riuh, rendah. Tak ada turun-turun, tapi turun, temurun. Jelas murid-murid? Baiklah, jom kita lihat apa aktiviti yang murid-murid perlu buat untuk lebih faham. Murid-murid boleh rujuk buku aktiviti jilid 2 halaman yang ke-14. Jangan lupa siapkan latihan dan hantar kepada cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih murid-murid kerana berjaya menonton penerangan cikgu sehingga habis. Syabas atas usaha anda pada hari ini. Teruskan bersemangat mengejar dan mencintai ilmu. 3B, tepuk semangat.